ketika itu tentera Rom bilangan dia 200,000 orang. 200 ke 250,000 itu setengah riwayat sebut macam tu. Okey. Dan ketika itu Kaisar ni, Maharaja Rom hantar utusan dia pada Khalid bin Walid. Dia kata, "Wahai Khalid, kamu tak takut ke bilangan tentera aku yang ramai?" Apa Khalid jawab? Khalid kata, "Tak penting. Dalam peperangan kami berperang, kalau kami dapat kalahkan kamu, kami menang. Tetapi kalau kami gugur pun kami menang. Yang sebenarnya kami lebih suka kami gugur. Kami lebih suka apa? Objektif kami berperang adalah nak mati." Nampak tuan-tuan Objektif orang Islam berperang adalah nak mati. Nak cari syahid tu. Sebab itu adalah kemenangan yang paling tinggi sekali. Okey, tuan-tuan kalau mati syahid, tuan-tuan gimana? Ke taman-taman syurga, berehat selama-lamanya. Kalau duduk kat dunia, saya nak tanya tuan-tuan, sejak tuan-tuan hidup kat dunia, penat ke tak penat? Penat, kan? Hari-hari tuan-tuan kena kerja, kena cari duit. Lepas tu dah dapat duit pula kadang-kadang anak mengagam. Tak ada suami mengagam, isteri mengagam, betul? Tahu betul? Betul. Macam-macam masalah tu. Kan? Jadi apa cakap? Baik matilah lagi bagus. Kan? Tapi mati belum dah sampai lagi tuan-tuan. Itu sebab menunjukkan bahawa kenapa orang Islam tuan-tuan mereka tidak takut dalam mereka berperang. Sebab apa? Ikut mana pun mereka berperang, mereka akan menang. Nampak tu? Itu sebab kenapa prinsip ini tuan-tuan dipegang oleh orang Islam sejak daripada peperangan Badar sampai ke peperangan Salib. Itu sebab tidak pernah orang Islam dalam sejarah peperangan mereka kalah. Itu sebab kenapa tuan-tuan dalam peperangan Salib yang terbesar yang diketuai oleh siapa? Tentera British yang sebut siapa? Richard the Lionheart tu. Sampai dia lari balik ke England tuan-tuan. Malu. Apa berlaku tuan-tuan? Ketika itulah saya pernah sebut sebelum ni. Dalam satu persidangan di England ada orang kata dalam masa tu mesyuarat dalam Parlimen Britain. Dia kata, kita hari ini kita tak boleh lawan orang Islam. Mereka sangat kuat. Dalam peperangan Salib pun semua kita kalah. Jadi dia orang buat kajian tuan-tuan. Apa kajiannya? Kat mana letaknya kekuatan orang Islam? Akhirnya mereka dapat tahu tuan-tuan, sebab mereka sendiri kaji Quran. Itu sebab kenapa orientalis ni tuan-tuan, dia banyak buat kajian pasal Quran. Akhirnya mereka temu tuan-tuan jawapan dia bahawa kekuatan orang Islam tu duduk pada fattaqullah. Nampak? Fattaqullah. Apa dia? Ketaatan kepada Allah. Itu sebab dalam Parlimen Britain tu dia buat peristirahan apa? Dia kata kita kena larikan orang Islam daripada ni. Salah seorang daripada member of parliament dia cakap, kita kena larikan orang Islam daripada benda ni. Salah seorang satu daripada dia punya MP dia turun tuan-tuan pergi koyak tu Quran. Dia kata kamu tak bijak sebenarnya. Yang saya maksudkan kalau orang Islam tengok kamu pijak Quran ni, koyak Quran ni, tengok. Tengok orang Islam tuan-tuan ketika ingat Sulaiman Rushdie dulu, ingat tak? Ciri-ciri Rasulullah kan ya. Sana bergerak, sini demonstrate, sana marah. Kata itu bukan maksud aku. Kalau kamu pijak Quran ni, koyak, bakar Quran ni, orang Islam pasti akan marah. Bukan aku maksud yang tu. Aku nak kamu koyakkan Al-Quran tu daripada hati mereka. Nampak tak? Itu sebab kerajaan terakhir Islam, kerajaan Osmaniyah jatuh disebabkan benda tu. Apabila kerajaan itu meminggirkan Al-Quran, tidak letak Quran tu sebagai dia punya dia punya pelajaran teras utama dalam pembelajaran masyarakat dia. Itulah menyebabkan kejatuhan orang Islam. Yang ni yang kita nak ambil pelajaran. Sebab Allah kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu pada surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke
120 tuan ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millahum. Orang Yahudi tuan dan Nasara ni tidak akan redha dengan kita sehingga kita ikut cara mereka, kaedah penghidupan mereka. Apa kaedah penghidupan mereka? Tidak mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Nampak? Orang Yahudi dia takkan redha. Kalau kita ikut Quran dan Sunnah, dia takkan redha dengan kita. Sebab dia tahu kalau kita ikut Quran dan Sunnah, kita akan jadi manusia yang kuat. Yang ni kita nak ambil iktibar. Tapi kalau kita nak ambil realiti sekarang ni, macam mana kita nak lawan puak-puak apa? Israel ni kan tak perlu bimbang tu. Okey, cara dia adalah dengan ubah diri kita dahulu. Bawa diri kita dekat dengan Al-Quran. Nak melakukan perubahan tuan-tuan, dia punya cara dia adalah dengan mengubah apa yang ada dalam diri kita. Itu Allah sebut pada surah apa? Satu lagi surah. Buka pada surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-13. Hari ini kita nak cakap nak lakukan perubahan. Okey. Tengok pada surah Ar-Ra'd, surah 13 tuan-tuan. Ayat yang ke-11. Hari ini macam mana kita nak lakukan perubahan di Timur Tengah tuan-tuan yang orang Islam berhantam antara satu sama lain? Macam mana nak lakukan perubahan? Kita tak mampu lakukan perubahan. Allah sebut ni pada surah Ar-Ra'd pada surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah kata lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Okey, Allah sebut di tengah ayat tu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah kata innallaha la yughayyiru. Apa maknanya innallaha la yughayyiru? Allah kata Allah tidak akan mengubah. Maknanya apa juga keadaan yang kita nak berubah, kita tak mampu ubah. Yang boleh ubah siapa? Allah saja. Allah saja boleh ubah keadaan. Tapi Allah kata aku boleh ubah dengan satu syarat. Apa syarat dia? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kamu ubah apa yang ada di dalam anfusihim, betul? Kalau tuan-tuan tengok kat situ, disebut diri kamu. Perkataan anfusin tuan-tuan, asal perkataan anfusun, nafsun, makna jiwa, roh kita. Sehingga kita ubah apa yang ada dalam diri kita ni. Diri kita ni adalah apa tuan-tuan? Roh kita, qalbun kita tu. Qalbun kita tu. Qalbun apa tuan-tuan? Apa tu qalbun? Apa makna qalbun? Nanti kita akan cerita benda. Dah cerita ke belum sebelum ni? Dah cerita kot. Qalbun ni sebab nama dia qalbun sebab dia berbolak-balik. Itu dia panggil qalbun. Apa maknanya? Kejap dia ingat Tuhan, kejap dia tak ingat Tuhan. Itu sebab dia panggil qalbun. Sepatutnya sifat qalbun ni dia kena ingat Tuhan, tapi masa lain dia tak ingat. Jadi Allah kata, kalau kamu hendak aku ubah keadaan kamu, kamu kena ubah qalbun kamu, supaya dia balik taat kepada aku. Nampak tu? Baru aku tolong kamu. Tuhan kata. Tapi nak ubah qalbun macam mana? Nak ubah anfusun ataupun qalbun macam mana? Macam mana nak ubah dia? Jawapan dia duduk pada surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 82. Nak ubah qalbun. Okey. Allah sebut pada surah Al-Isra, Allah kata wa nunazzilu minal Quran. Tu ayat surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang merupakan penyembuh bagi jiwa tadi. Okey, makna hari ini tuan-tuan, kalau kita nak melakukan perubahan dalam masyarakat Islam hari ini, dia kena mula dengan diri kita dahulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, pelihara diri kamu. Itu sebab Imam Hasan Al-Banna sebut dalam buku dia tuan-tuan, dia kata hari ini kalau kita nak membina negara Islam, bina negara Islam tu dalam diri kamu dahulu. Nescaya dia akan terbina dalam diri kamu. Nampak? So hari ini tuan, macam mana nak bina negara Islam tu dalam diri kita? Apa tu negara Islam tu tuan? Negara yang mengikut pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tak perasan negara Islam yang pertama adalah diri kita, yang di bawah pentadbiran kita, betul tak?
Kalau negara yang di bawah pentadbiran kita pun tuan-tuan, kita tak mampu nak uruskan supaya dekat dengan Quran, macam mana kita nak urus orang lain? Bukanlah nak kata kita perfect tuan-tuan, baru kita boleh apa? Urus apa? Orang lain atau organisasi lain. Kita kena bersedia mengubah diri kita dahulu. Maknanya pentadbiran dalam diri kita. Bawa diri kita tuan-tuan bersungguh-sungguh nak belajar Al-Quran. Baru tuan-tuan kita boleh bina negara Islam dalam organisasi kita, sama ada kecil atau besar. Tapi hari ini kita sibuk nak buat dalam apa tu dia panggil apa? Dalam dia panggil apa, skala yang lebih besar, yang diri kita pun kita tak mampu nak bawa dekat dengan Quran. Macam mana tuan-tuan? So macam mana Allah nak tolong kita? Allah kata, aku takkan ubah diri kamu sehingga, takkan ubah keadaan kamu sehingga kamu ubah apa yang ada dalam diri kamu. Dan perubahan tu hanya boleh berlaku apabila kita mendekati Al-Quran dengan cara yang betul. Okey? Itu yang sebenarnya patutnya fokus kita tuan-tuan. Tengok macam mana sirah ni tuan-tuan dibawa kepada kita satu persatu sampai kita boleh nampak kesan dia, down to earth punya understanding. What we need to do. Okey? Secara spesifik tuan-tuan. Kalau tak ada kita main cakap aja tuan-tuan, secara general, secara umum, dia tak akan bagi pemahaman kepada kita tuan-tuan. Okey, sekarang kita dah jelas dah apa yang perlu kita buat. Apa yang perlu kita buat? Sama ada jelas tak jelas tu wallahu alam tuan-tuan. Saya cuma boleh sampaikan aja. Okey, yang nak bagi tuan-tuan hidayat adalah Allah. Tapi moga-moga kita minta pada Allah tuan-tuan supaya Allah bagi kita memang penjelasan tu. Jadi itu yang Allah nak bagi tahu kita tuan-tuan dalam peristiwa peperangan Badar. Bahawa yang paling penting nak bina kekuatan orang Islam bukan pada bilangan, bukan kepada teknologi, tetapi kepada ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan tu hanya boleh dapat tuan-tuan kalau kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Itu conclusion tuan-tuan. So apa conclusion ceramah hari ni? Tuan-tuan kena bersungguh-sungguh mengaji tajwid. Tuan-tuan kena bersungguh-sungguh mengaji bahasa Arab. Tuan-tuan kena hafal Quran tu. Tuan-tuan kena apa lagi? Kena faham dia secara praktikal dan kena amalkan dengan ikhlas. Jadi kalau tuan-tuan tak sedikit lah tuan-tuan, mana tahu sedikit daripada pengalaman saya tu tuan-tuan boleh apa? Ambil iktibar. Tuan-tuan baca buku saya yang terbaru, Perjalanan Saya Mendekati Al-Quran bersama Al-Quran. Okey? Boleh dapat kat belakang nanti. Okey? Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi itu tuan-tuan, itu yang saya nak cuba sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi ini nak Ramadan ni kan? Tak lama lagi Ramadan kan? Kita ni dah apa? Selalu Ramadan ni orang semangat kobar-kobar betul tak? Jadi tuan-tuan, mungkin sedikit saya cerita dalam buku Perjalanan Bersama Al-Quran tu boleh bagi iktibar tuan-tuan untuk menghadapi Ramadan yang insya-Allah akan datang. Moga-moga tuan-tuan Allah bagi kita apa? Dia panggil peluang yang macam mana doa kita baca apa? Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bagi saya peluang, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Tapi kita kena buat persediaan daripada sekarang tuan. Dengan ilmu macam mana nak memanfaatkan Ramadan tu sebaik yang mungkin. Nanti kita akan bahas. Kita ada satu kelas lagi sebelum Ramadan kan? Insya-Allah kita akan cerita benda tu lebih detail nanti. Okey, nanti saya cerita sikit melalui buku Perjalanan Bersama Al-Quran. Okey, setakat tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu a'lam. Seperti biasa tuan, siapa nak bagi sumbangan pada Mak Tafiz, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam.